Untuk Farizal Malias jaga gol. Benson Da Silva dan juga Gonzalo Cabrera dan Arif Aiman terus dipertaruhkan oleh jurulatih Benjamin Mora untuk aksi malam ini. Formasi 4-3-3. Untuk Terengganu FC juga satu pertukaran apabila Nick Akif Syahiran menjadi pilihan Nafuzi Zain menggantikan tempat Nasir Basharuddin. Dengan formasi juga yang sama diterapkan oleh pelawat dengan 4-3-3, di mana kita lihat Desi Marcel bakal ditaruhkan selaku pemain defensive midfielder. Makan Konate, Wira kemenangan Terengganu baru-baru ini menjadi watak penting sekali lagi untuk pasukan pada malam ini. Tumpuan kerana kita sedar JDT bukanlah sebuah pasukan yang mudah dikalahkan di laman sendiri. Sebagai rekod, mereka tewas di laman sendiri ialah pada 16 Julai 2019 iaitu kepada PJ City dan 0-1, dan setakat ini mereka mengekalkan rekod tanpa kalah sebanyak 21 perlawanan. Musim lalu JDT menang 1-0 dalam aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, dan secara kebetulan juga ini juga merupakan aksi pertama pasukan Terengganu FC di Stadium Sultan Ibrahim. Ini dia Nafuzi Zain, antara jurulatih muda yang semakin mekar namanya di dalam era kejuratihan. Itu dia tiupan whistle permulaan perlawanan dengan Terengganu FC bakal memulakan aksi pada malam ini. Suami Husin makan Konate sekarang ini, satu hantaran baik kepada Faisal Abdul Halim. Bagaimana sekarang ini Faisal Abdul Halim pada Faisal Abdul Halim, tetapi Farizal Malias satu terpaan yang cukup cemerlang dapat menafikan hasrat Faisal Abdul Halim untuk melepaskan rembatan ke dalam gawang JDT sebentar tadi. JDT peluang pilang ini punya peluang yang cukup baik sebentar tadi untuk meletakkan Terengganu FC. Mungkin Sir Rizal boleh ulas sekali lagi, adakah keputusan ini tepat oleh Faisal Abdul Halim sebenarnya? Ya, memang sebenarnya apa yang saya lihat memang satu percubaan yang baik sebenarnya, larian yang baik dan satu hantaran yang baik dilakukan oleh Makan Konate, berjaya menewaskan Adan Nur Azlin. Apa yang saya lihat adalah sebenarnya kita dapat saksikan David Silva sebenarnya yang sedang berada menuju ke gawang gol JDT, dan satu tolakan yang sebenarnya peluang untuk menjadikan gol lebih cerah untuk Terengganu. Tetapi pujian juga harus diberikan kepada Farizal Malias. Makan Konate memimpin gerakan ini. Peluang untuk Terengganu, David Da Silva. Adakah peluang masih ada? Sayang tiang menjadi penghalang. Oh, cukup sayang sekali. Gerakan yang cukup menarik sebentar tadi sudah berjaya menewaskan Farizal. Namun tiang pula mematahkan hasrat Terengganu FC untuk mendalui sebelum separuh masa pertama berakhir. Namun apa kata kita melihat terlebih dahulu gerakan ini, satu hantaran lolos yang cukup menarik oleh Makan Konate tadi, Rizal. Yes, dua gandingan yang seperti biasa yang akan mengucap kacing bahagian pertahanan JDT. Pada saya ketenangan yang ada pada David Da Silva, satu rembatan tetapi benar tiang menjadi penghalang pasukan Terengganu FC daripada mendalui di semua masa pertama kali di bahagian penyerang mereka. Jakan anda, Rizal, untuk separuh masa yang kedua, adakah kita akan lihat perubahan yang akan berlaku terutamanya dalam taktikal mereka dalam cuba untuk mendapatkan gol awal? Ya, saya menjangkakan pasukan Terengganu masih lagi menggunakan taktikal yang sama yang saya rasa berkesan setakat ini. Corbin Ong, satu-satunya pemain JDT yang tampil dalam ke-10 perlawanan setakat ini. Hanya dia pemain tunggal yang menjadi pilihan Benjamin Mora, mengekalkan peranannya di bahagian pertahanan kiri setakat ini dengan cukup cemerlang. Beliau buat cutback masuk ke dalam dan ini situasi yang sama yang berlaku pada pasukan Terengganu tempoh hari sebuah pertama tadi, mempunyai sepakan percuma yang hampir dalam berhampiran dengan gol pasukan Terengganu. Ini peluang yang terbaik dimiliki JDT sebaik 3 minit pertama bermula. Benson Da Silva, satu cubaan yang agak tinggi melewati palang gol.
Muhammad Fauzi dan juga Syahrul Nizam sudah satu akan beri cabaran untuk pasukan Terengganu di bahagian pertahanan. Jadi peluang untuk pasukan Terengganu makan Konate. Satu tenangan volley yang cukup mempesonakan, tetapi sayang tidak menepati sasaran. Satu peluang awal dimiliki oleh Terengganu nampaknya, Rizal. Ya, memang sekali lagi kita dapat lihat dua gandingan ni David Da Silva dan juga Makan Konate, tetapi walaupun ada peluang, tetapi saya rasa rugi kerana tendangan liar seperti ini tidaklah saya rasa mengganggu-gugat kehebatan Fariza di bahagian jaga gawang untuk pasukan JDT. Ya, apa yang kita lihat adalah sekarang ni pasukan JDT sudah mula masuk ke kawasan penalti Terengganu, tetapi apa yang dilakukan oleh Bekson cukup baik, melintangkan bola di hadapan gawang penjaga gol Terengganu, tetapi tiada mana-mana pemain ataupun lambat pemain JDT untuk masuk menerima hantaran yang dilakukan oleh Bekson. Gonzalo Cabrera melakukan larian di situ, memberikan kepada Bekson. Sayang sekali sedikit tidak sampai, tetapi masih lagi dalam kawalan Bekson untuk diberikan kepada Leandro. Semula kepada Bekson. Bekson Da Silva. Suhaimi Hussein berjaya menyelamatkan keadaan. Masih ada lagi gerakan susulan, tandukan daripada Gonzalo Cabrera. Sayang sekali, agak meliar tandukan tersebut, walaupun satu free header sebenarnya untuk Gonzalo Cabrera sebentar tadi. Robin tukar-tukar hantaran dengan Leandro semula ke belakang. Masuk Isa, satu hantaran kepada Bekson. Satu back pass yang cukup baik. Satu serangan balas cuba dikejar oleh Billy Silva, namun Syamir Kuti masih lagi dapat mematikan langkah. Tetapi peluang untuk Hakimi Abdullah terbuka, dan itu dia Hakimi Abdullah meletakkan Terengganu FC di hadapan. Berpunca daripada kesilapan pertahanan, nampaknya pemain yang berusia 20 tahun ini membuat kejutan. Gol pertama untuk Terengganu FC malam ini oleh Hakimi Abdullah menggegarkan Stadium Sultan Ibrahim. Dalam situasi yang kita tidak duga sama sekali, berjaya diambil dengan baik oleh Hakimi Abdullah. Ya, satu saya rasa peranan yang baik dilakukan oleh Hakimi sebentar tadi. Kalau kita lihat kesilapan dilakukan oleh pemain JDT sebenarnya, pertama sekali adalah hasakan dilakukan oleh Da Silva. Apa yang dilakukan oleh Adam Nur Azlin, terkena Nasur Insa, dan sudah pasti Nur Hakimi apabila berhadapan dengan Farizal Malias, saya rasa memang tidak melepaskan peluang ini, berjaya menggelecek Adam Nur Azlin. Dan saya rasa pujian perlu diberikan kepada pemain muda ini, berani, dan ini adalah jaringan yang saya rasa menjadi pemangkin semangat lagi untuk pemain-pemain Terengganu. Kerani Arif Aiman, lincah pemain ini, berjaya mengatasi Azam Azmi, tetapi satu terpaan yang berani nampaknya oleh Muhammad Fauzi. Clear tackle yang cuba dibuat di situ mengenai tepat ke arah bola. Nesi Marcel, satu ketika dahulu pernah digelar sebagai Ngolo Kante UiTM, pernah berhasil dengan pasukan UiTM sebelum ini, tetapi kita berikan tumpuan. Sekarang ini Bekson, satu hantaran cutback sebenarnya yang cukup baik, tetapi sayang sekali tidak tepat. Sekali lagi hantaran gerak balas. David Da Silva melihat pilihan yang mereka ada, mungkin satu peluang untuk Hakimi, tetapi Matthew Davis terlebih dahulu memintas hantaran tersebut untuk memberikan sepakan penjuru. Satu gerakan yang cukup baik yang dipamerkan oleh David Da Silva, melihat arah Hakimi Abdullah tadi yang sudah pun berlari dari sebelah kiri tadi, Rizal. Yep. Jadi adakah JDT dapat menggunakan kesempatan ini untuk cuba mendapatkan gol penyamaan pada minit yang ke-68 dengan saya jangkakan kemungkinan Leandro yang dilihat dalam posisi yang cukup bersedia untuk melepaskan rebatan. Leandro mengenai benteng Terengganu. Cubaan susulan, tetapi jauh tersasar. Dapat dan dikeluarkan dari kawasan bahaya. Nazmi Faiz
Melakukan satu lawangan di situ. Satu lipatan gunting yang cuba dibuat oleh pemain JDT semalam tadi, tetapi tidak menepati sasaran. 3 minit yang boleh menjanjikan versi berbeza malam ini. Peluang masih ada untuk JDT untuk cuba sekurang-kurangnya mendapat gol penyamaan. Satu serangan balas kali ini, Makan Konate. Apakah yang boleh dilakukan? Peluang untuk pasukan Terengganu, tetapi Farizal Malias pantas menutup ruang kepada Arif Anwar untuk melakukan percubaan. Satu serangan balas kali ini Ramadan dari sebelah kiri. Azam Azmi nampaknya berjaya melakukan tugasan dengan cukup baik, menutup larian Ramadan sebentar tadi. Satu clearance daripada Muhammad Fauzi. Terus keluar sekarang ini Kobin Ong. Satu hantaran hitam, tetapi CP di sebelah kiri. Bekson Da Silva, malam yang tidak begitu menjadi buat Bekson Da Silva. Tandukannya free header, tetapi bola tersebut hanya CP saja ke sebelah kiri gawang Terengganu. Satu hantaran baik pada Kobin Ong. Mujur menjadi penyelamat di situ. Muhammad Fauzi berada dalam kedudukan yang tepat untuk mengeluarkan bola tersebut. Jika tidak, boleh mengundang peluang pada JDT untuk mendapatkan jaringan penyamaan. Semakin mendebarkan dalam tempoh 40 saat yang terakhir ini. Suami Hussein cemerlang. Satu lompatan yang cukup baik dilakukan oleh penjaga gol berusia 27 tahun ini. Pasti akan menjadi malam yang tidak akan dilupakan dalam karier Suhaimi Hussein. Sekiranya dia dapat mengekalkan gawang yang tidak dibolosi dalam perlawanan malam ini. Masih ada 15 saat lagi untuk JDT. Adakah ini serangan terakhir? Satu lagi hantaran silang yang tidak menjadi daripada Ramadan Saifullah. Jadi nampaknya rekod tanpa kalah 21 perlawanan JDT mungkin akan berakhir malam ini. Tetapi pengadil Zulkarnain Zakaria masih lagi belum meniupkan whistle penamat. Selagi itu masih ada ruang untuk pasukan JDT dalam meraih sisa-sisa harapan mereka. Sekali lagi Nasir Basaruddin pula lakukan satu clearance. Siapakah dalam penjuru terakhir? Ini mungkin peluang yang terakhir untuk JDT untuk mendapatkan gol penyamaan. Satu tandukan yang cemerlang, dan itu dia. Whistle panjang ditiupkan oleh pengadil Zulkarnain Zakaria menandakan pasukan Terengganu FC membuat kejutan di Stadium Sultan Ibrahim dengan Hakimi Abdullah muncul wira Terengganu FC. Satu keputusan Rizal yang saya rasakan tidak ramai yang menjangkakan, tetapi inilah keindahan bola sepak. Ada kalanya mereka yang digelar underdog boleh memberikan satu keputusan yang tidak diduga, Rizal. Pada pandangan saya adalah kunci kejayaan pasukan Terengganu FC malam ni adalah disiplin pemain-pemain mereka. Kalau kita dapat lihat terutama daripada segi pertahanan mereka, kesemua pemain menjalankan tugas yang cukup baik walaupun dibarisi dengan pemain-pemain muda, tapi kombinasi antara keseluruhan pemain dan peluang yang diperolehi oleh Muhammad Hakimi tidak dipersisiakan. Jadi saya rasa perlawanan yang cukup menarik kita dapat saksikan pada malam ini. Jadi syabas pada pasukan Terengganu dengan kemenangan ini menjadikan saingan yang cukup sengit dengan dua mata saja memisahkan Terengganu sekarang ini di belakang Joe Darul Takzim.